Pada hari itu, manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa berbuat kebajikan walaupun seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan sesiapa berbuat kejahatan walaupun seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. صدق الله العظيم. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggrisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggrisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. Muslimin dan muslimat, para pendengar semua yang diberkati, dirahmati, lagi diampuni moga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, lagi diampuni kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Ya Allah, kami mohon Engkau ampunilah dosa kami semua sekali, ya Allah. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu. Yang mana dosa yang paling kecil yang kami lakukan, dosa yang besar yang kami lakukan, dosa yang awal, yang terakhir yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi, ataupun dosa yang kami lakukan dengan sangat berani terang-terang. Ampunlah dosa kami semua sekali, ya Allah. Muslimin dan muslimat, saya mulakan seperti mana biasa. Saya berpesan pada diri saya dan semua, jom kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sekali lagi mengingati wahyu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, bila dengar saya sebut Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala ni agak-agak faham tak? Tak apa ya, sebelum saya terjemah, yang saya sudah hampir sebulan duk sebut perkataan yang sama, ayat yang sama. Perkataan Subhana maknanya aku bertasbih padamu, ya Allah, aku memujimu. Maksudnya, maknanya aku memujimu bahawa engkaulah Tuhan yang Maha bersih dari segala syirik, Maha bersih dari segala kekurangan. Itu makna Subhana. Wa ta'ala, wa maknanya dan, ta'ala Tuhan yang Maha tinggi. Bila kita ungkit Tuhan yang Maha tinggi, maknanya kita mengungkit tentang keampunan Allah SWT. Setiap kali kita sebut, itulah intipati. Pertama, kita menyatakan tiada syirik, tiada kekurangan pada Allah. Dan yang kedua sekaligus sebenarnya dengan Maha tinggi Allah SWT, Allah mampu untuk mengampun segala-gala dosa kita. Barangkali tak cukup untuk saya kata segala-gala. Saya nak tambah ganda sekali lagi, segala-gala dosa kita. Baiklah, wahyu Allah tadi yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan sesekali ada di kalangan kita yang mati, jangan ada sesekali di kalangan kamu yang mati, yakni di kalangan kita, kecuali setelah betul-betul kita semua Islam. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Bila kita membaca Fatihah 3 kali, kita berterima kasih pada Allah. Kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah atas segala nikmat. Kemudian kita sebut lagi Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun terjemahannya menyatakan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waktu itu Allah menjawab kepada kita. Allah kata, Allah sebut, Allah bagi tahu kepada kita, hamba-Ku sedang memuji aku. Maknanya terima kasih ini kita memuji.
Bila kita nak berterima kasih kepada Allah, lebih-lebih lagi terutamanya, apatah lagi kalau kita berterima kasih sesama kita makhluk, dalamnya mesti ada rasa jujur, ya, puji-pujian. Dan yang ketiga, bila kita sebut Maliki Yaumiddin, masa itu Allah menjawab, hamba aku sedang memuliakan aku. Itulah konsep terima kasih. Ada tiga, ya. Sekali lagi saya sebut, berterima kasih, memuji dan memuliakan, khususnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pada kali ini saya juga tidak mahu terlepas mengungkit, mengajak, walaupun barangkali dah beberapa kali saya sebutkan dalam pertemuan kita sebelum ni tentang Lailatul Qadar, di mana peringatan sedikit, ya, kerana kita berada 10 malam yang terakhir, 10 malam, 10 hari, 10 Ramadan yang terakhir, tak kira siang ataupun malam. Tapi malam Lailatul Qadar, bila sebut malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri itu memang sah. Dia cuma berlaku pada waktu malam hari. Tapi mudah-mudahan keesokan hari bagi mereka yang terlepas, mudah-mudahan Allah kurniakan dengan sebab niat dia mahu. Barangkali dia tertidur, wallahu a'lam. Yang penting, saya nak mengajak, jom kita bersungguh-sungguh sikit. Boleh ke saya kata, jom kita bersungguh-sungguh sikit? Biasanya kita guna begitu. Jom kita bersungguh-sungguh banyaklah. Mungkin kita kena ubah sikit perkataan ini, di mana Rasulullah memberi peringatan, man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Rasulullah beri peringatan, sesiapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapat ataupun untuk beramal, mendapat pengampunan, kebajikan, pahala pada malam Lailatul Qadar, maka orang itu sebenarnya terhalang dari mendapat kebaikan segala-galanya. Dan tidak akan terhalang seseorang dari kebaikannya kecuali memang orang itu orang yang diharamkan oleh Allah, kerana dia tidak mempunyai hubungan intim dengan Allah SWT. Kita kena sentiasa mempunyai perasaan cinta pada Allah. Muslimin dan muslimat, bila sebut intim ni, biasa kita sebut cinta, kemudian kita sebut rindu, kemudian kita sebut bermanja-manja. Bermanja-manja inilah amalan kita, ya. Tak kira amalan itu hati ataupun amalan yang kita sebut sebagai amalan mulut, lidah, dan juga amalan perbuatan kita seumpama salat. Dan kemudian kita balut ketiga-tiga tadi perasaan tadi dengan perasaan redha. Kita puas hati, kita gembira. Orang putih kata happy sangat. Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang membawa tunjuk kepada kita, Islam sebagai gaya hidup kita, trend hidup kita. Sedikit saya nak kaitkan selepas saya mengingatkan diri kita berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ya. Sekarang kita bersama dengan imam, ataupun barangkali ada yang terpaksa solat di rumah, khususnya solat witir. Muslimin dan muslimat kena sedar, solat witir sebenarnya lebih mahal dari solat tarawih. Sekali lagi saya ulang, solat witir lebih mahal, lebih hebat dari solat tarawih. Saya gunakan perkataan mahal untuk menarik perhatian, kerana solat witir ini hebatnya sehingga dia tidak ada waktu khusus dalam konteks Ramadan ke bukan Ramadan ke. Bahkan ada mazhab seperti mazhab Hanafi, pada mereka solat witir ini wajib. Itu perbahasan lain. Kita tidak mahu campur adukkan dengan perbahasan fiqh. Yang penting, bila kita dah masuk malam yang ke-15, ada yang kata bermula pada malam yang ke-16, tak apalah, setengah Ramadan. Yang penting, bila kita solat witir bersama dengan imam. Dan sekali lagi saya sebut, kalau anda terpaksa di rumah pulang dan tak mampu witir dengan imam, yang penting pada rakaat yang terakhir, biasanya rakaat yang ketiga lah, selepas 2, 1, ada yang buat 3 berterusan. Yang penting di sana ada kunut, sama seperti kunut subuh. Ada beberapa lafaz, cuma yang saya nak sebutkan di sini 2 lafaz yang popular. Satu lafaz yang memang dibaca oleh kita semua yang bermazhab Syafi'i, doa yang diberitahu kepada kita oleh cucu Nabi SAW sendiri, iaitulah Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, Rasulullah ajar. Ini lafaz ini memang dari Rasulullah SAW. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait,
Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Habis di situ. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita belajar sambung sikit ya. Lepas kita baca Tabarakta Rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian kita pun sujud. Yang penting untuk lafaz yang pertama saya nak ajak kita menikmati apa maksud sebenarnya. Bukan sekadar kita baca. Bila kita dengar imam membaca, bila kita bersolat tarawih dan witir berimam ya, nikmatilah apa yang kita sedang bermunajat dengan Allah SWT. Kita sebut, Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku hidayat. Berikanlah kepadaku hidayat. Yang ini petunjukmu. Fiman hadait. Bersama dengan mereka yang telah engkau kurniakan hidayat. Siapa mereka yang Allah berikan hidayat? Sudah tentu para Nabi, para Rasul. Kemudian Allahu Akbar yang kita sebut ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mereka ini orang yang mendapat hidayat. Wa afini fi man afait. Nampak tak? Lepas kita minta berkaitan dengan hubungan nurani kita, rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sihat tubuh badan. Nampak? Dunia akhirat kita minta, Ya Allah, sejahterakanlah aku di kalangan mereka yang sihat sejahtera, selamat sejahtera. Bukan sihat saja, selamat sejahtera. Barangkali kita pun tak lama lagi bersiap untuk bermusafir balik kampung dan sebagainya. Wa afini fi man afait. Ingat betul-betul. Wa afini fi man afait. Memang kita baca, kita aminkan ketika bersama dengan imam dalam solat. Dalam solat subuh pun kita mohon Allah selamat, sejahterakan kita. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, pimpinilah aku dengan Islam ini bersama dengan orang yang telah engkau pimpin pada kebenaran. Wa barik lana fi ma a'tait. Kurniakanlah segala keberkatan apa yang engkau telah kurniakan kepada kita. Kalau kita dapat sesuatu tak dapat keberkatan, tak guna. Mungkin kita rasa seronok duniawi, tetapi keberkatan itu lebih kepada pahala ukhrawi di akhirat yang kita akan dapat. Bahkan sebenarnya dunia pun dapat gandaan-gandaan yang Allah akan kurniakan. Wa qini syarra ma qadait. Sekali lagi kita minta, Ya Allah, peliharalah aku dari segala keburukan yang telah termaktub dalam qada dan qadarmu. Moga tak ada berlaku kemalangan, tak ada berlaku sakit yang membahayakan kepada kehidupan kita. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita berserah pada Allah. Kita kata apa? Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memutuskan dengan qada dan qadarmu, dan tak ada orang lain yang boleh melampaui ataupun memutuskan yang sebaliknya. Innahu la yadhillu mawalait. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang mampu menjadi mulia jika engkau palingkan dia dari Islam. Wala ya'izzu man adait. Dan tidak ada yang akan menjadi hebat. Wa innahu la yazillu mawalait. Innahu la yazillu mawalait. Bila kita ungkit lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Innahu la yazillu mawalait. Sesungguhnya tak akan ada seseorang menjadi hina apabila engkau pimpin dia. Wala ya'izzu man adait. Tak ada akan yang menjadi mulia jika engkau memusuhi dia. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha berkat engkau. Segala kurniaanmu, Ya Allah, sangat berkat. Wa ta'alait, dan engkau maha tinggi. Yakni Tuhan yang akan memberi pengampunan kepada kita. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka di sini, Ya Allah, kami mengucapkan segala terima kasih, puji-pujian. Falakal hamdu ala tabarakta Rabbana wa ta'alait. Walakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita menyatakan segala terima kasih juga puji-pujian untuk Allah atas segala yang sudah Allah putuskan, yang Allah berikan pada kita. Sama ada kita rasa benda tu barangkali kita rasa sikit, sebenarnya Allah tahu berapa banyak Allah untuk kurniakan kepada kita. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon pengampunan darimu dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lepas tu kita pun sujud. Allah, inilah intipati yang ada dari makna kunut yang kita baca ataupun yang kita aminkan dari imam sewaktu kita melaksanakan solat witir bersama selepas solat tarawih. Seperti yang mana yang saya sebut tadi, inilah versi yang biasa kita baca dan imam kita baca. Dan jangan takut, walaupun kadang-kadang kita tengok ada di setengah tempat mereka membaca yang panjang-panjang. Sebenarnya yang pendek ini sudah cukup. Kerana inilah yang diajar oleh Nabi SAW kepada cucu Nabi sendiri, Al-Hasan
bin Ali. Jadi marilah kita beramal 10 malam terakhir. Sekali lagi 10 malam yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang berdengar rahmati Allah sekalian. Dalam ayat ini Allah suruh kita bersegera. Ya, bersegera menuju keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya kita beroleh syurga yang luas, yang lebarnya sahaja seluas langit dan bumi. Bagaimana? Jadilah orang bertakwa, kerana hanya orang yang bertakwa sahaja layak masuk syurga. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Allah jelaskan dalam ayat selepasnya itu. Maka saya ringkaskan kepada 4 perkara atau 4 P. P yang pertama ialah pemurah. Sentiasalah kita melakukan infak ketika senang maupun susah, ketika bahagia ataupun derita. Pelik bunyinya kalau kita diminta bersedekah ketika susah, namun disitulah letaknya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi ketika kaya perkara biasa, tetapi memberi ketika susah itu luar biasa. P yang kedua ialah penyabar. Orang yang sering bersabar dalam menahan kemarahannya. Ketika ia mampu melepaskan kemarahannya, ia menahannya. Dan itu adalah tuntutan bagi orang yang bertakwa. Pemaaf. Orang yang selalu maafkan orang lain. Ramai orang mahu dimaafkan tetapi tidak bersedia memaafkan orang lain. Maka maafkanlah orang lain, tuan-tuan, seperti mana kita mahu kita dimaafkan. Dan yang terakhir, pentaubat. Orang yang segera bertaubat apabila menyadari kesalahan dan dosa yang dilakukan, serta tidak beria-ia melakukan dosa tersebut dan tidak berniat untuk mengulanginya semula. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Lembah Kelang 91.5 FM. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Hospital Pakar Al-Islam, dahulunya dikenali sebagai KBMC, merupakan hospital pakar swasta terletak berdepan dengan Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Hospital ini ditubuhkan oleh ABIM sebagai satu program dakwah bilhal sejak 1996. Misi penubuhan hospital ini untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan yang berteraskan Islam dan cas rawatan berpatutan. Berkonsepkan hospital mesra ibadah, kami berusaha memberikan perkhidmatan terbaik dengan rawatan oleh doktor pakar yang berpengalaman. Ingat kaedah Islam, pencegahan lebih baik
terbaik dari pengubatan. Hubungi 03-2693-1007 atau lawati www.al-islamhospital.com. Tahun ni nak infak dekat mana Tabung Barokah Fund RDC lah. RDC? Regional Development Community Berhad, RDC. NGO Muslim yang menyantuni fakir miskin Indonesia dan negara minoriti Islam di Asia Pasifik. Wah, menarik. RDC ni membangunkan ummah melalui projek SDG seperti membina madrasah, telaga air dan banyak lagi. Masya Allah, saya nak infak lah. Boleh ke? Boleh. Lagi-lagi 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ni, lagi besar pahalanya. Layari rdc.asia atau hubungi 011-6507-2900 untuk menyumbang. Masjid Jami' An-Nur, Labuan. Masjid Jami' An-Nur atau juga dikenali sebagai Masjid Negeri Wilayah Persekutuan Labuan merupakan masjid tunggal di wilayah Persekutuan Labuan. Peringkat awal pembinaan masjid ini dikendalikan oleh Kerajaan Sabah melalui Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Masjid ini dirasmikan pada 1 Februari 1988 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-8 Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail bersempena Hari Wilayah. Kerja-kerja projek pembinaan telah dimulakan pada 9 Jun 1980 tetapi atas beberapa sebab teknikal, projek ini telah ditangguhkan. Namun pada 16 April 1984 setelah Pulau Labuan dijadikan wilayah persekutuan yang kedua selepas Kuala Lumpur, projek ini diambil alih dan dilaksanakan di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Gabungan seni bina dari unsur seni bina Melayu Brunei bercampur dengan seni bina Turki. Hasil dua pengaruh ini telah menghasilkan sebuah masjid baru dengan identiti unik yang indah. Masjid ini dilengkapi dengan kubah dan dua menara tinggi di kedua belah masjid dan turut dilengkapi dengan kemudahan bagi kegunaan awam seperti 3 dewan kuliah, perpustakaan Darul Hikmah, pejabat pentadbiran dan bilik rehat bagi VIP. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri dan cintai diri sendiri. Allah telah jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. Kebun saya. Masya Allah. Hasil daripada kebun tu dah banyak benda-benda macam ni. Bolehlah saya guna kadang-kadang untuk masak, untuk apa, untuk ubahkan resepi, untuk try. Hopefully, menjadi tukang masak yang hebat, profesional dan bertaraf antarabangsa. Satu perjalanan cabaran yang panjang. Dengarkan kisah inspirasi bersama yang bahagia Datuk Chef Wan Ismail dalam rancangan Dapur Kita setiap Isnin jam 3:10 petang. Istimewa sempena Ramadan 2023. Eksklusif hanya di Radio IKIM. Salam Ramadan kepada semua pendengar. Selamat memandu ke mana saja. Semestinya di bulan Ramadan ini, mesti rasa ngantuk, letih, berhati-hati ketika mandu, terutama bila matahari tegak, akan terasa lapar pula dan mata mula kuyup. Jadi jangan mencatatkan sebarang statistik di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Selamat ke mana saja. Selamat berpuasa. Daripada saya, Datuk Engineer Haji Muhammad bin Talib. Dapatkan inspirasi anda bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 14. IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Isnin minggu depan, episod terakhir, episod keempat bersama dengan tetamu istimewa Datuk Syekh Wan Ismail menerusi rancangan dapur kita edisi Ramadan. Jadi dengarkan kisah yang penuh inspirasi. Jadi rugi kalau tak dengar dan tonton nanti videonya di FB Live kami, di Facebook rasmi Radio IKIM. Like kami bagi yang belum like di FB apa tahu, IKIM FM. Kalau nak cari kami di IG, di Insta, follow kami di ikim.my. Okey, ikim.my ataupun ikim.my. Dan juga satu lagi ni yang ramai tak tahu, Radio IKIM pun ada TikTok tahu. Cari kami di @radioikim. Ada banyak video dan clipping kat situ. Dah dengarkan rancangan Tazkirah Ramadan. Jadi dengarkannya pada jam 1.30 tengah hari dan ulangannya pada jam 5 pagi. Sebanyak 25 episod bersama dengan Ustaz Wan Suhor Bani Leman. Dan esok Jumaat dah kita. Jangan lupa untuk dengar lagi rancangan saya. Banyak rancangan sebenarnya. Okey, rancangan esok ada apa? Esok Jumaat jam 3.10 petang. Ni dia rancangan Mutiara Hadis bersama dengan pakar hadisnya iaitu Ustaz Buhari bin Abdul Rahman. Tajuk apa? Dengarlah esok. Tunggu. Okey? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni